Kadar wasiat yang diharuskan. Kata penulis ni, wasiat hanya boleh dilakukan dalam kadar 1/3 harta sahaja. Setelah ditolak terlebih dahulu segala hutang. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Pernah mewasiatkan kepada Nabi 1/3 daripada hartanya, dan Nabi menerima dan kemudian memulangkan semula kepada ahli waris beliau. Ini berdasarkan kepada amalan Nabi, apa yang Nabi praktis, iaitu wasiat hanya dibenarkan kepada 1/3 saja. 1/3. Makna kalau kita ada 90k, jadi hanya portion yang layak untuk kita nak wasiatkan tu berapa? 30k. 1/3 daripada harta kita, untuk kita nak bagi pada siapa-siapalah yang kita kendaki. Ya. Pada bukan waris ya. Tak boleh. Kita pada bukan waris sahaja. Kalau ahli waris boleh, tapi nanti itu dalam bab hibah. Pada bab hibah. Hibah ni kita tak masuk lagi. Itu dia ada bab yang khusus berkenaan dengan perbincangan fiqh berkenaan dengan hibah bersyarat tu. Bila wasiat ni kita termaktub dalam syarat-syarat wasiat. Sebab itu bila kita muqaddimah dulu kan, muqaddimah dulu bila melibatkan hal-hal muamalat ni, Allah bagi banyak alternatif. Dia bagi banyak alternatif. Ada alternatif yang sesuai pada individu tersebut untuk amalkan hak ni. Ada yang mudah untuk amalkan ni. Misalnya kalau si mati itu dia tak dan nak uruskan harta dia, tiba-tiba nak uruskan harta, meninggal, tak dan nak lagi, nak tulis tak dan, nak jumpa amanah raya tak dan, semua tak dan. Jadi pada waktu tu hanya satu saja penyelesaian dia, apa dia? Faraid lah. Faraid. Jadi itu sesuai untuk bila si mati tadi tak dan nak uruskan harta dia. Tapi ada keadaan yang si mati tadi dia tahu urusan keluarga dia, macam yang kita bincang masa mula-mula dulu, berkenaan dengan ada kes-kes yang berdasarkan situasi dia, yang mana boleh jadi macam kita bagi contoh kan, ada rumah ni kita nak dengan isteri kita lah, kita duduk dengan isteri kita, dan kita ni pun tak banyak harta kita tu rumah tu sajalah yang menjadi harta kita. Jadi kalau nak wasiat, dia kena pecahkan 1/3. Bila kita meninggal, kadang-kadang ada anak ni yang rosak. Rosak macam mana? Bila kita meninggal, dia tunggu-tunggu. Dia tunggu-tunggu, dia kata, hak ni, dia pandai lah. Dia kata hak ni kena faraid rumah tu. Jadi mak dia nak duduk mana? Mak dia duduk dekat dengan dia. Jadi dia pujuk mak dia. Mak ni tak boleh duduk seorang lah ni. Jadi duduk seorang ni pun tak ada siapa nak jaga apa semua. Jadi duduklah dengan dia. Jadi rumah ni buat apa? Kita faraidkan. Sebab dia nak duit. Kan, dia nak duit. Macam-macam lah. Jadi rumah pusaka ni jual. Mak dia duduk dengan dia. Tiba-tiba dapat isteri yang pun tak berapa baik juga. Jadi dah lama mak ni duduk dekat rumah anak dia. Macam-macam lah. Kan, kita pun banyak cerita-cerita pasal tu dalam persekitaran kita. Jadi dah lama tak tahan. Jadi nak dudukkan siapa?
nak duduk kat abang pun lagi susah. Pun tak nak juga terima mak. Jadi last sekali dah tak ada rumah, pergi hantar dekat rumah orang tua. Dekat rumah orang tua. Jadi sebab tu dalam hal tersebut, penyelesaian dia apa? Hibah. Sama ada hibah secara terus ataupun hibah bersyarat. Ada satu lagi contoh. Ada kita dah banyak kali sebut, kita ada 4 orang anak. Kita ada anak yang bongsu ni sekolah lagi. Abang-abang dia dah kerja, dah dekat duduk merata tempat, dah ada rumah, dah ada family dan sebagainya. Ada anak kita ni seorang yang masih sekolah. Bila sekolah ni tak habis lagi, dengan cabaran nak bekerja pula, nak dapatkan kerja dan sebagainya, dah tentu susah. Tambah pula dengan tahun depan ni, hati-hati, rumah makin meningkat. Sebab apa? Sebab itulah harga dia punya bahan-bahan nak buat rumah tu naik 30% sampai ke 80%. Jadi dia akan meningkatkan harga rumah lagi. Jadi kalau nak beli rumah, kena beli lah sebelum sampai tahun depan. Jadi nak beli rumah pun masalah juga. So macam mana? Jadi dia kata, ayah dia kata, tak apalah, dia hibah bersyarat dengan anak dia ni. Ya, anak bongsu dia ni. Sebab anak bongsu ni duduk dengan dia, jaga dia dan sebagainya. Tolong dia dekat kedai, tolong dia dekat kebun. Jadi tak apalah, abang dia, kakak dia semua dah ada bahagian masing-masing. Hak tu sesuai lah untuk dia gunakan hibah bersyarat. Tapi kalau dia nak hibah secara terus, tak susah juga. Kalau secara terus ni, nanti tiba-tiba anak dia ni kita pun tak tahu. Tiba-tiba jadi orang yang tak tentu hala pula. Jadi kita dah hibah dah dekat dia. Kita dah hibah, dah tukar nama dan sebagainya. Bila dah tukar nama tu, kita bolehlah cakap, tapi dia boleh buat apa saja ke terhadap rumah tersebut. Jadi dia buat apa? Dia pergi jual rumah tu. Kan dia pergi jual rumah tu, yalah, kita tak tahu kan, manusia ni dia berubah. Jadi wallahu alam, kita tak naklah macam tu. Tapi bila dia waktu remaja, waktu kecil, okey. Tiba-tiba jadi tak elok. Jadi dia jadi tak elok tu, dia jual kita punya rumah kita. Jadi tak, dan nak tua lagi, rumah dah kena jual. Kita pun takut hak tu lah. Jadi kita nak hibah secara terus, susah juga. So kita buat hibah bersyarat. Maknanya berkuat kuasa kita bagilah ni, berkuat kuasa selepas mati. Selepas mati. Semua tu adalah alternatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk dia pilih mana yang terbaik. Macam sewa ataupun kita nak beli, apa yang paling afdal, sewa ke beli? Agak-agak sewa ke beli afdal. Jadi kita pun tak tahu hak mana afdal, dia ikut situasi orang tu lah. Kalau dia nak pada waktu tu dia mampu untuk menyewa, dia menyewa lah. Kalau pada waktu tu dia mampu untuk beli, maka dia beli. Jadi itu alternatif dah. Kan alternatif yang banyak pilihan lah kepada kita untuk kita pilih. Namun pada setiap perkara tersebut dia ada syarat dah. Syarat-syarat ni lah yang kita akan tengok secara mikro dah. Kita akan tengok secara kecil-kecilan tu lah. Berdasarkan apabila wasiat ni dia ada syarat dia. Bila kita nak bincang berkenaan dengan faraid nanti, ada dia punya syarat dah. Ada dia punya syarat dah.